Terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Eng Yong Lin, pengurusi Persatuan Thalassemia Sabah, cawangan TANM yang baru sebentar tadi memberi kata-kata aluan dan penjelasan tentang matlamat dan tujuan Majlis Sambutan Hari Thalassemia Peringkat Pedalaman Sabah hari ini. Yang berbahagia Tuan Mak Sazwan Masud, Pegawai Daerah TANM. Yang berbahagia Datuk Dr. Christina Rundi, Penasihat Persatuan Thalassemia Sabah. Yang berbahagia Tuan Francis Mujim, Presiden Persatuan Thalassemia Sabah. Puan Selah binti Bibis, Wakil Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah TANM. Tuan Rizal Jijing, Pengurusi Persatuan Thalassemia Sabah Cawangan Keningau. Yang berbahagia Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan dari pelbagai latar belakang, termasuk dari pihak penaja atau benefactor persatuan ini, serta ahli jawatan kuasa penganjur yang hadir pagi ini. Kan saya, betul kan tu? Betul lah. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih atas jemputan pihak penganjur kepada saya untuk merasmikan Majlis Sambutan Hari Thalassemia Peringkat Pedalaman Sabah 2023 yang julung kalinya diadakan di daerah TANM. Persatuan Thalassemia Sabah merupakan salah satu NGO dengan keahlian dalam Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah atau MPMS, sebuah badan berkanun di bawah penyeliaan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat atau KPMKR, di mana Yang Berhormat Menteri KPMKR Datuk James Ratib dan saya sendiri adalah Presiden dan Timbalan Presiden masing-masing dalam MPMS. Maka jemputan hari ini amat dekat di hati saya sebagai pembantu Menteri KPMKR. Saya gembira melihat platform yang disediakan oleh kerajaan melalui MPMS membuahkan keproaktifan ahli MPMS dari kalangan NGO dalam aktivisme kemasyarakatan. Kesejahteraan dan kebajikan pesakit thalassemia juga adalah satu isu yang sangat dekat di hati saya, kerana saya sendiri mengenali dua kanak-kanak pengidap thalassemia secara pribadi. Maka ini bukan satu perkara yang asing pada saya. Salah seorang pesakit thalassemia yang saya kenali baru berumur 5 tahun, ya, dan penderma darah kepada pesakit ini kalau di Malaysia hanya terdapat 2 orang sahaja. Yang seorang itu bekerja offshore, yang seorang itu di Semenanjung Malaysia. Pesakit ini juga sering kali menghadapi masalah darah, dan yang terakhir apa yang saya tahu dia akan menjalani pembedahan tulang sumsum ya. Dan penderma yang terdekat dengan dia, kakak dia sendiri yang hanya berumur 7-8 tahun. Jadi bila kita melihat ini, bila saya secara pribadi melihat ini, sangat sedih. Sebab yang terlibat itu yang boleh fit untuk dia itu adalah kakak dia sendiri yang hanya berumur 7-8 tahun. Masih kecil lagi, tetapi terpaksa ataupun dia terpaksa menghadapi semua ini demi untuk adik dia yang berumur 5 tahun. Kalau sedangkan kita yang sudah berumur ini pun rasa sedih, apalagi kalau kita dapat tahu
yang terlibat ini hanya anak kecil yang belum tahu apa-apa lagi. Sangat-sangat sedih. Untuk maklumat para hadirin, menurut laporan pendaftaran Thalassemia Malaysia pada November 2018, negara kita mempunyai 7.984 pesakit thalassemia, ya, di mana Sabah mencatat jumlah tertinggi kepada thalassemia di seluruh negara dengan jumlah 1.814 case, yaitu lebih 20% dari jumlah pesakit seluruh negara adalah dari Sabah. Sabah juga mencatat kelahiran bayi baru berpenyakit thalassemia serius yang tertinggi di Malaysia dari tahun 2011 hingga 2018. Seramai 300 bayi dilaporkan. Jumlah yang agak menyedihkan lah untuk kita dengar, ya. Maka ini menunjukkan relevan NGO seperti Persatuan Thalassemia Sabah memainkan peranan dalam menangani kejadian ini. Saya rasa tidak terlalu awal atau lambat untuk saya merakamkan penghargaan dan mengucapkan syabas kepada mereka ke atas usaha murni mereka ini yang tidak pernah kenal penat lelah dalam membela kebajikan pesakit-pesakit thalassemia di Sabah. Mari kita tepukan kepada mereka. Para hadirin, menurut anggaran yang telah dibuat, beban kos, ya, rawatan seorang pesakit thalassemia boleh mencecah ringgit Malaysia 3 juta seorang untuk seumur hidup. Ya, rawatan termasuk transfusi darah berkala, ujian diagnostik atau susulan, terapi pembuangan zat besi, pembedahan pembuangan limpa, pertukaran sumsum tulang, rawatan komplikasi, dan lain-lain lagi. Ini amat membebankan. Kalau bukan mustahil dihadapi oleh keluarga pesakit tanpa sebarang intervensi, memandangkan kebanyakan mereka adalah dari golongan B40. Saya difahamkan induk persatuan ini masih dalam proses, ya, mendapat pengecualian cukai untuk derma ke persatuan ini. Saya dengan ini menyeru kepada pihak berkenaan untuk memudahkan proses ini agar persatuan ini boleh meneruskan aktiviti kemasyarakatan mereka. Salah satu intervensi berkesan untuk menangani kejadian thalassemia ini ialah pendidikan dan penyebaran kesadaran mengenai kondisi ini. Namun tahap kesadaran ini masih lagi tidak memuaskan di kalangan masyarakat kita, terutama di kawasan pedalaman, di mana kebanyakan kejadian dilaporkan. Sedangkan perkara ini bukanlah perkara baru. Komuniti termasuk ibu bapa perlu memainkan peranan, ya, dalam perkara ini. Maka mereka perlu diberi pengetahuan mengenai penyakit genetik khususnya thalassemia. Untuk generasi muda yang berada di kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan sering berlaku kejadian ini, adalah disarankan untuk menjalankan saringan sebelum berkahwin. Ini bukanlah perkara yang ideal dan mudah diambil, tapi perlu untuk memitigasikan kejadian ini. Saya difahamkan topik-topik ini akan disentuh oleh para penceramah selepas ini. Saya berharap para hadirin bolehlah membawa pulang kesadaran ini dan menyebarkan kepada komuniti masing-masing, terutama di kalangan rakan-rakan dan sanak saudara. Sokongan padu untuk persatuan ini dari masyarakat, tidak kira dari persendirian atau korporat, dari segi sumbangan keuangan dan kerjasama dari NGO seperti Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Sabah,
serta agensi-agensi kerajaan seperti pejabat kesehatan daerah adalah kritikal untuk memastikan keberkesanan program-program mitigasi dan penyebaran kesadaran. Akhir sekali, saya tidak mahu berucap panjang, tapi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada pihak persatuan ini dan juga pihak berkenaan termasuk agensi kerajaan untuk menyebarkan kesadaran mengenai manfaat kelangsungan pembelajaran kanak-kanak thalassemia. Ini karena saya ada menerima maklum balas bahwa adanya persekolahan kanak-kanak ini diberhentikan atas alasan kesehatan. Sama ada alasan ini rasional atau tidak dalam konteks kes-kes yang terlibat, saya berpendapat bahwa pendidikan mereka adalah sebahagian daripada pembelaan kesejahteraan mereka secara holistik dan penting. Dalam hal ini, saya pasti pakar-pakar dari kalangan profesional kesehatan kita boleh bersetuju dengan pendapat saya. Saya harap penekanan kepada kesadaran ini boleh dibawa bersama dalam program kesadaran thalassemia. Dengan ini, saya berbesar hati dan penuh kesyukuran atas usaha dan komitmen semua pihak merasmikan Majelis Sambutan Hari Thalassemia peringkat pedalaman Sabah 2023. Sekian dan terima kasih. Diminta dari kepada atas bagi meneruskan acara kita,